Puak lebay ni memang perangai dia macam tu. Ya, waktu dia ada kuasa, dia tak reti nak guna kuasa. Ya, tapi bila dia tidak ada kuasa, dia hilang kuasa, apa yang nak dia buat dulu, dia tuntut sekarang ini. Ya, contohnya macam RU355. Waktu mereka tak ada kuasa, mereka bawa usul, mereka ada kuasa, mereka tak buat. 3 tahun mereka jadi kerajaan. Sikit pun mereka tak sentuh tentang rang undang-undang, ya, Akta 355, iaitu untuk memperkasakan Mahkamah Syariah ini. Mereka tak sebut langsung. Tapi bila mereka hilang kuasa, hari ini dah berbunyi lah. Ya, dia minta kerajaan PH melaksanakan RU355. Tengok. Ini perangai lebay. Sebab tu saya katakan, parti ini tidak boleh menjadi kerajaan. Walaupun kerajaan negeri, apatah lagi kerajaan pusat. Sebab mereka tidak boleh mentadbir. Ya, mereka tidak boleh mentadbir. Sebab selama ini, bila mereka berkempen, sama ada sewaktu jadi pemangkang dan sebagainya, mereka selalu main isu sentimen sahaja. Propaganda, ya, untuk menaikkan semangat orang Melayu, menaikkan semangat orang Islam supaya menyokong mereka. Ya, mereka macam-macam benda yang mereka timbulkan supaya orang Melayu simpati dengan perjuangan mereka, supaya orang Melayu simpati dengan kononnya mereka lah yang perkatakan tentang Islam. Ya, tetapi bila diberikan ruang untuk mereka menjadi kerajaan, mereka tidak melaksanakan. Bila mereka dah hilang kuasa, hari ini mereka mula bercakap semula, ya, tentang RU355. Seperti mana yang saya sebut tadi lah, filem tadi. Ya, zaman mereka yang luluskan, zaman mereka yang benarkan, hari ini puak-puak mereka juga nak saman. Itu kerja bodoh. Jadi bagi kerajaan, tidak perlu saman, tak perlu buat apa. Kuasa yang kita ada itu, kita gunakan kuasa yang kita ada itu untuk menghentikan terus. Kalau sekadar nak saman, berapa tahun proses saman di mahkamah ini akan berjalan. Lambat. Ya, itu satu kerja bodoh. Dah kuasa ada, terus hentikan. Ya, itu dalam isu yang dibedakan sekarang lah, isu mentega terbang. Ya. Jadi kita yang mana belum tengok, ya, jangan tengok lah. Ya, lagipun dah tak ada dah pun. Tapi benda dah keluar internet ni, kadang ada orang download dan sebagainya. Ya. Jadi kalau ada, eloklah, tak payah kita tonton. Tak memberi faedah apa pun kepada kita, bahkan memalukan. Ya, memalukan kita sebagai orang Melayu dan orang Islam. Ya, bagaimana pelakon Melayu Islam sanggup dan tergamak mereka untuk berlakon dalam filem untuk menghina agama dia sendiri. Ya, ada pelakon yang bagi tahu, ya, mereka berlakon kerana mereka nak cari duit. Mereka tak tahu bab filem ni macam mana jalan cerita. Mereka nak duit, jadi mereka berlakon. Ya, dia siap bagi tahu ini adalah rezeki saya tak boleh tolak. Ya, dia panggil berlakon, itulah rezeki. Ya, kamu tahu itu rezeki Allah bagi. Tapi dengan rezeki yang Allah bagi itu, kamu boleh berlakon dalam filem untuk mempersendakan Islam, untuk menghina Allah itu sendiri. Ya, tak wajar. Kamu tahu rezeki itu Allah bagi, tapi kamu gunakan, ya, watak dalam filem itu untuk menghina Allah SWT. Jadi sepatutnya tak timbul. Ya, jangan sampai kita peringkat nak cari makan, sanggup kita menghina, ya, Tuhan kita sendiri. Okey, Zuljarnias kata haramkan terus filem Mentega Hanat tu, celaka punya lebay. Ya. Bangkit Rakyat Bangkit kata Rain. Rain ni tadi masa dekat TikTok pun dia ada ni. Saya TikTok live sama yang ni tadi dia ada, tak salah saya. Ya. Amran, kata Amran, dengar tuan bagi pencerahan lagi bagus daripada dengar pemangkang Moroyan. Ya. Yang sebenarnya untuk kita tahu maklumat, kita kena dengar kedua-dua pihak. Saya tidak pernah menyeru kepada saudara untuk mendengar kerajaan PA sahaja punya keterangan. Dengar kedua pihak dan kita buat penilaian berdasarkan fakta. Ya, menilai dari segi fakta. Jangan kata bila kerajaan perpaduan ini 100% perfect, semuanya okey. Tak, ada juga kelemahan-kelemahan yang perlu kita tegur, yang perlu kita kritik. Dan saya pun menegur dan saya juga mengkritik apa-apa kerajaan sekarang ini yang pada saya tidak elok kita yang bagi kita tidak baik lah, ya, kita akan kritik dan juga tegur. Jadi bila kita bagi kritikan, pandangan dan teguran, kita mengharapkan kerajaan ini lebih baik lagi. Ya. Di TikTok Muhammad Royhan, ya, Menteri Agama masa tu sibuk kenduri katanya. Wan Zul, Walawan panggil Haji Hadi debat bab Madani dengan PM live kat TV. Bagus, saya pun setuju. Ya. Sepatutnya bukan Walawan yang minta, bukan Walawan yang cabar. Sepatutnya Haji Hadi lah. Ya. Kita minta Haji Hadi membuat cabaran terbuka debat dengan Perdana Menteri ke-10 untuk kerajaan Madani ini. Ya.
Bukannya walaon. Kadang-kadang walaon ni dia berani lebih kepada lebay dia. Dia yang berani-berani tapi lebay dia penakut. Ya. Usahakan nak berdebat. Dalam parlimen pun, nak bersuara dalam parlimen pun, kalau ada Anwar tu, dia tak berani. Bila Anwar tak ada, menyalaksakan bapak ni. Ya. Bila Anwar adakan sesi bertanya pada menteri yang tak pernah dilakukan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Ada sesi khas, soal jawab dengan Perdana Menteri. Mereka tak tanya. Mereka tak tanya pun. Ya. Bila Anwar tak ada dalam parlimen, masing-masing menyingsing lengan nak jadi hero. Ya. Jadi saya setujulah kalau ada one on kata Haji Hadi berdebat dengan Anwar, tapi bukannya cabaran itu datangnya daripada one on. Ya. Biar kalau boleh biar Haji Hadi sendiri ataupun ada undangan resmi daripada Haji Hadi yang daripada PAS ya, untuk mengadakan debat ke forum ke apa pun lah ya, tentang Malaysia Madani. Sebab kita tahu Malaysia Madani ini adalah satu konsep pemerintahan ya, di dalam negara kita. Dan bila orang mentafsirkan Madani ini, berbagai-bagai tafsiran boleh ditafsirkan. Kalau Haji Hadi disebut Madani ini adalah pentadbiran, ciri-ciri pentadbiran daripada pemerintahan di Madinah. Dan satu lagi dia sebut Madani inilah dari sumber din, ad-din, iaitu agama. Tak apalah tafsiran dia macam tu. Kita dengar pula apa tafsiran Anwar Ibrahim. Bukan sekadar dia mengupas tentang Madinah atau ad-din. Dia menggariskan beberapa sampai 6 perkara dalam Madani itu. Dan kesemua ya, perkara-perkara yang digariskan dalam Madani itu semuanya bertepatan dengan Islam. Satu pun tidak ada percanggahan dengan Islam. Ya. Kamu boleh tafsir apa pun nak kamu tafsir tentang Madani, tetapi akhirnya apa intipati ya, di dalam pentadbiran itu? Adakah di dalam Madani itu ada benda-benda yang mungkar? Apakah dalam Madani itu ada perkara yang menyeru kepada kemungkaran? Ya. Tetapi bila kita lihat keseluruhan ya, perkara-perkara yang digariskan itu ya, di dalam konsep Malaysia Madani, semuanya adalah apa yang dianjurkan oleh Islam itu sendiri. Ya, termasuk sifat ihsan ya, yang disebut, keadilan juga disebut, tentang salah laku, melawan penyakit salah laku rasuah, ya, membersihkan amalan-amalan penyelewengan salah guna kuasa, berjimat cermat, semuanya dalam konsep Madani ini itu jugalah ya, yang disuruh oleh Islam. Ya. Jangan kita fikir Islam ni hanya hukum hudud saja. Ya. Tak bercakap tentang hukum hudud, maka itu bukan Islam. Ini masalah dia. Ya. Bila bayangkan negara Islam, mesti ada hudud. Ini masalah. Ya. Sedangkan Islam itu syumul. Islam itu lebih luas. Ya. Bila cerita tentang pendidikan, ya, Islam mengajar kita juga bagaimana kita nak mendidik. Ya, bagaimana seorang guru, sifat seorang guru sebagai pendidik. Ya, bagaimana kita nak bentuk anak-anak muda kita, anak-anak untuk dapatkan ilmu, ya, membekalkan ilmu kepada mereka. Bagaimana sifat seorang guru itu sendiri. Itu yang diajar oleh Islam. Bila sebut tentang pertahanan contoh, ya, mempertahankan negara, wajib hukum dia dari segi Islam. Ya, mempertahankan tanah air itu hukumnya wajib. Ya, jadi pihak kerajaan wajib untuk mempertingkatkan sistem pertahanan negara. Ya, memberikan latihan kepada anggota tentera dan sebagainya, memperlengkapkan peralatan-peralatan tentera. Ya, ini kewajipan di dalam Islam. Ya, bukan hudud saja, banyak pertahanan, ekonomi macam tu juga. Ya, untuk menentukan ekonomi negara lebih meningkat, supaya bila ekonomi meningkat, mendatangkan pendapatan lebih kepada negara. Bila ada pendapatan lebih kepada negara, kerajaan boleh banyak lagi membantu rakyat-rakyat yang susah. Jadi nak meningkatkan ekonomi, salah satu caranya adalah menarik pelabur-pelabur supaya lebih ramai datang ke negara kita. Dan ini juga dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu dalam tempoh 2-3 bulan ini, dia dah pergi ke beberapa negara dah. Ya? Bukannya pergi bercuti, bukan makan angin. Setiap negara yang dia pergi, dia akan bawa beberapa orang menteri untuk berunding dengan negara berkenaan, dengan menteri negara berkenaan, bagaimana nak tarik ya, pelabur-pelabur masuk ke negara kita. Dalam masa yang sama, negara kita juga memberikan kerjasama ataupun bentuk pelaburan kepada negara mereka. Sebab itu diadakan MOU. Ya. Bukannya kita pergi negara luar, kita hanya tarik pelabur mereka saja. Ya. Tapi kita tidak memberi apa-apa kepada mereka. Itu tak boleh. Mana ada negara yang sanggup macam tu. Ya. Bila kita berunding dengan mana-mana negara pun, mesti ada imbang balik. Mana
apa kebakaran yang ada di negara tersebut yang tidak ada di negara kita, maka mereka boleh datang ke negara kita untuk melabur. Begitu juga apa kebakaran yang kita ada yang tak ada kat negara mereka, maka pelabur kita boleh datang ke negara mereka. Ya, jadi saling bekerjasama. Ini yang Anwar lakukan. Ya, untuk menarik pelabur-pelabur, dan alhamdulillah setakat ini seperti mana yang Anwar umum, ya, sudah mula dah. Ya, masuknya pelaburan daripada Arab Saudi baru-baru ini diumumkan berapa bilion, puluhan bilion jugalah, ya, yang telah masuk. Itu belum lagi Anwar pergi ke negara Arab, belum lagi Anwar Ibrahim pergi ke negara Barat, ya, yang sekarang ni menanti-nanti, ya, Anwar untuk sampai ke negara mereka. Ya, Anwar lebih mengutamakan jiran-jiran sekitar, ya, sebab bagi dia, seperti mana juga Islam ajar pada kita, bahawa kita naklah pertama sekali, kita naklah berbaik dengan jiran-jiran keliling rumah kita dulu. Ini Islam ajar juga. Ya. Macam kalau kita duduk di mana-mana sekalipun, ya, kita naklah berbaik dengan jiran sekitar dulu, sebelum kita nak berbaik dengan orang luar. Jiran itu dulu, mesti kita jalinkan hubungan yang baik. Sebab kalau kita sakit, pening dan sebagainya, jiran akan sampai dulu sebelum adik-beradik kita sampai. Ya, sebelum saudara mara kita sampai, jiran akan sampai dulu ke rumah kita. Jadi pentingnya kita berbaik dengan jiran. Jadi ini konsep yang Anwar bawa. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia akan berbaik dengan negara sekeliling. Ya, seperti Indonesia, dia pergi Thailand, Brunei, Singapura, dan yang terbaru ini adalah Filipina. Ya, dia tidak pergi terus pergi ke Turki, jumpa sahabat dia Erdogan, dia tak pergi ke situ, ya, untuk cari pelabur. Baru ni dia pergi ke Turki pun bukan sebab nak cari pelabur. Dia pergi baru ini untuk berjumpa dengan sukarelawan kita yang telah pun berkhidmat, ya, di negeri Turki dalam bencana di Turki, dan juga menghormati, ya, jemputan Erdogan yang minta beliau hadir juga, ya, kerana pemimpin dunia lain pun akan hadir. Maka Anwar pun pergi sebagai tanda sokongan moral kepada Turki, ya, Turki. Sebab kita jangan lupa bahawa waktu kita dilanda musibah dulu, ya, waktu yang paling besar dia panggil apa? Tsunami. Ya, tsunami besar melanda negara kita. Turki di antara negara luar yang pertama datang memberikan bantuan kepada kita. Jadi bila mereka dilanda musibah, ya, tidak wajarlah kalau Anwar buat tak tahu. Ya, dia lapangkan masa dia, dia ruangkan masa dia. Walaupun waktu itu Parlimen tengah bersidang, tetapi dia pergi juga. Dan dia pergi bukan lama. Dia pergi bertemu dengan Presiden Turki, kemudian berjumpa dengan kita punya sukarelawan, kemudian dia balik ke negara. Ya, itu bukan lawatan yang resmi. Ya, lawatan resmi belum lagi. Itu adalah kunjungan ziarah sempena dengan bencana yang berlaku di Turki. Jadi begitulah sifat Anwar bila dia berkawan. Ya, ini yang kita respect sikit lah. Ya. Anwar ni kalau dia berkawan dengan orang ke tahap itu, ya, kadang-kadang kan kawan lah yang khianat dia. Ya, dia tidak pernah mengkhianati. Dalam sejarah Anwar Ibrahim, daripada zaman muda, remaja dia, ya, sampailah dia berkecimpung dalam politik, dia tidak pernah mengkhianati kawan dia. Ya. Yang ada sejarah kawan yang mengkhianati dia. Dalam parti politik ni lagi banyak lah, ya, pengkhianat-pengkhianat yang akhirnya mengkhianati dia. Kalau dalam gabungan pakatan, ya, apa pun pakatan yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim, ya, dalam Pakatan Rakyat dulu pun, ya, bagaimana dia menjalin hubungan dengan DAP, dengan PAS dan sebagainya, dia tidak pernah mengkhianati, ya, rakan-rakan. Yang khianat adalah PAS, ya, keluar dari Pakatan Rakyat. Ya. Anwar tetap mempertahankan prinsip dia. Ya. Begitu juga dalam Parti Keadilan sendiri. Ya, orang kanan dia, Azmin Ali, timbalan presiden dia, orang yang sama-sama dulu susah berjuang dalam reformasi. Ya. Akhirnya orang ini khianat dia. Zuraida Kamaluddin, orang yang dinaikkan dalam parti, ya, oleh Anwar Ibrahim ini, menggunakan pengaruh Anwar Ibrahim untuk naik dalam parti, kemudian jadi menteri, ya, ahli parlimen, menggunakan aura Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, ya, akhirnya orang ini yang khianat dia. Ya. Dan hari ini termasuk juga dengan apa yang saya nak sebut hari ini ialah Mahathir Mohamad. Ya, Mahathir Mohamad ini pun satu orang tua yang tidak pernah mengenang jasa dan pengorbanan Anwar Ibrahim. Ya, hasad dengki dia kepada Anwar Ibrahim ini tidak pernah habis. Ya, kita menyangkakan dulu, ya, bila dah lanjut usia dia dah insaf, dia dah bertaubat. Sebab itu waktu kita menang PRU 14, ya, kita dengan rasa lapang dada,
menerima dia untuk dijadikan Perdana Menteri. Walaupun kita tahu orang bernama Mahathir ini adalah orang yang mula-mula sekali mencetuskan fitnah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Macam-macam dia kata kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, macam-macam dia lakukan. Ya, dipenjarakan, dizalimi, sepak terajang dan sebagainya. Ya, tapi atas sifat terbukanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila kita menamakan Mahathir sebagai Perdana Menteri masa PRU14 yang lalu, dia menyatakan apa? Pribadi saya, diri saya tidak penting sebenarnya. Kalau saya nak berdendam dengan Anwar, pada saya tak penting. Yang penting adalah rakyat. Saya tidak boleh kira perasaan saya. Saya kena kira perasaan rakyat. Waktu itu nak PRU14. Jadi lebih baiklah untuk memperkuatkan gabungan waktu itu, maka dia terima Mahathir. Dengan harapan supaya Mahathir berubah. Bila berada dalam Pakatan Harapan, dia boleh mengubah sikap dia. Tapi malangnya orang macam ini tidak boleh, tidak mampu untuk nak mengubah sikap mereka, sikap dia. Dalam hatinya sentiasa ada hasad, dengki dia supaya Anwar Ibrahim tidak dapat menjadi pemimpin dalam negara kita. Dia tahu kebolehan Anwar Ibrahim ini sebab Anwar pernah bersama dengan dia dan Anwar banyak membantu dia. Mahathir Mohamad ini, kerajaan kita dikenali sebagai kerajaan yang Asia Tiger lah kan. Ekonomi yang bagus. Anwar Ibrahim pernah jadi Menteri Ekonomi terbaik ASEAN dan sebagainya. Ini dapat membantu menaikkan imej Malaysia di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad waktu itu. Banyak jasa Anwar yang juga membantu menaikkan imej Malaysia. Tetapi Mahathir tidak pernah mengenang itu. Dia menganggap bahawa orang yang hebat seperti ini tidak boleh dibenarkan memimpin negara sebab dia akan mengatasi nama dia. Mahathir nak nama dia sentiasa orang ingat. Dia bimbang kalau Anwar jadi Perdana Menteri, bila Anwar boleh melakukan sesuatu yang lebih hebat daripada dia, maka nama dia akan tenggelam. Apatah lagi sekarang ini, bila dia bertanding pilihan raya, dia hilang deposit. Bermakna imej dia semakin lama, semakin teruk. Jadi itulah sebabnya dia berusaha hari ini, dalam apa cara sekalipun, dia tetap tidak akan mengakui kebaikan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim lakukan. Dan kenyataan yang terbaru baru ini, dia kata tak ada apa-apa pun Anwar buat. Selama 100 hari Anwar jadi menteri, tak ada apa-apa. Dia kata, tidak apa-apa manfaat kepada negara. Itu kenyataan dia. Dia tak sebut. Dia sebut apa yang Anwar Ibrahim telah lakukan. Dia ingat Anwar Ibrahim ni menjadi menteri macam dia buat. Macam dia jadi Perdana Menteri dulu. Lakukan projek mega KLCC, Lita Sepang dan sebagainya. Itulah pembaharuan. Itu tafsiran Mahdi. Itulah pembaharuan. Lepas itu bagi kekayaan kepada kroni-kroni. Waktu itu Winston Tan, macam-macam lah. Syed Mokhtar Bukhari waktu itu memang jadi jutawan. Di bawah kepimpinan Mahathir Mohamad. Tapi bagi Anwar Ibrahim, dia akan bersama dengan jutawan-jutawan ini, termasuk juga Syed Mokhtar Bukhari, bukan dia dapat projek untuk diri dia. Bukan dia dapat projek untuk kroni-kroni dia. Dia jumpa dengan orang-orang yang kaya raya ini, dia minta menyumbang sedikit kepada rakyat-rakyat yang susah. Bukan untuk diri dia, tapi untuk rakyat. Ini yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Alhamdulillah, banyak syarikat-syarikat besar yang sanggup memberikan kerjasama kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana mereka merasakan keikhlasan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu. Kerana bagi mereka, mereka tahu apabila mereka menyumbang, bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ambil, bukan keluarga dia yang ambil, tetapi bila mereka menyumbang, yang dapat adalah rakyat biasa, rakyat di bawahan. Ini tidak pernah dilakukan oleh Mahathir Mohamad. Kroni-kroni dia membina empire hanyalah untuk mereka dan kroni-kroni mereka. Termasuklah anak dia, perkapalan, Mirzan contohnya, Mohzani, di antara orang-orang yang kaya raya sewaktu Mahathir menjadi Perdana Menteri. Kita juga ada kawan-kawan dekat TikTok ni yang tak tidur lagi. Ada lagi ni Nordin Ghani. Kita juga ada Omida yang bersama dengan kita, Amshar. Dia kata apa ni? Nordin Ghani bukan kau dapat apa-apa pun. Saya tak tahulah apa yang maksudkan dia di situ.
Ahmad Azizan, botak mangkuk ayun katanya. Ya. Ahmad Azizan, Taziah Johor, PIM berhibur di Sabah terbang ke Filipina. Wow. Ya. Ahmad memang walaupun langau ya. Tak apalah ya, walaupun dia memang macam itulah, dia dah koyak, dia ya kan. Bila dah tak ada hujah, mereka-reka lah cerita kan. Okay, jadi dia tak sedar pemimpin dia tu yang sebenarnya yang koyak ya. Bila bercakap satu perkara yang tak betul, lepas tu minta maaf. Ya, dalam parlimen pun macam tu. Ya. Tuan Bintang Aman minta maaf, Dr. Halimah minta maaf, ya. Di luar parlimen pula Razman Zakaria minta maaf, ya. Macam itulah ya, bila dia bercakap tidak menggunakan otak, ya, main sebut je, sebut dah sekali bila kantoi, bila dia rasa bersalah ya, akhirnya minta maaf. Itulah cara lebay berpolitik ya. Okey. Hari ini juga kita dimaklumkan bahawa Dato' Seri Anwar Ibrahim juga menyumbangkan mengumumkan 50 juta untuk masa-masa banjir di Johor dan sebagainya. Spontan ya, dia keluarkan peruntukan untuk masa-masa banjir. Inilah Perdana Menteri kita ya. Yang kita harapkan supaya lebih banyak lagi ya perkara-perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepada rakyat. Bayangkan dalam keadaan dia mengambil alih kerajaan yang dah hancur ya, dia masih dapat lagi berjimat cermat ya. Dia kena fikir bagaimana nak membantu rakyat. Kalau selama ini kebanyakan pemimpin memberi ikan ya, memberi ikan kepada rakyat. Setiap hari bagi ikan lah, bagi makan ikan ya, hantar ikan. Tapi konsep pemerintahan Dato' Seri Anwar Ibrahim bukan. Dia hanya memberikan joran kepada kita. Bermakna aku tak bagi ikan kat kau, tapi aku bagi joran. Kau usaha macam mana nak dapat. Ya, usaha. Kalau orang berniaga, okey, ada peluang perniagaan, ada pinjaman dan sebagainya, kena usahalah. Ya, janganlah kita biasa dengan amanat malan sebelum ini, iaitu kita nak cash. Cash is king. Ya, dilamarkan zaman Najib dulu lah. Ya, bila orang bagi cash kat kita, one off, barulah kita puji kerajaan. Ya, boleh keluar ke LBSP, kita puji kerajaan. Ya, lagi banyak dibenarkan keluar, lagi kita puji kerajaan. Itu bukan cara Anwar lah. Boleh saja dia dapat populis ataupun popular ya di kalangan rakyat dengan cara mengumumkan pengeluaran ke LBSP. Boleh saja. Bukan duit dia pun, bukan duit kerajaan pun, duit pencarum. Ya. Dia boleh umumkan dan dia dapat nama. Tetapi bagi Anwar, tak penting nama itu pada dia, tetapi yang pentingnya adalah masa depan rakyat itu sendiri. Apa gunanya dia dapat nama sekarang, tetapi di masa tua nanti rakyat menderita. Bila duit simpanan dah tak ada. Ya. Punyalah ikhlas kerajaan kita. Sampai dalam parlimen, kita dedahkan data. Ya. Bukan cakap mulut saja, kita dedahkan data dalam parlimen biar semua orang tahu. Ya. Berapa sebenarnya yang tinggal duit ya dalam KBSP ini. Dan siapakah kaum manakah yang paling banyak mengeluarkan duit KBSP. Ya. Di situ yang amat menyedihkan kita. Bermajoriti kaum yang banyak keluar duit KBSP itu adalah orang Melayu Islam. Ya, orang Melayu Islam yang banyak mengeluarkan. Dan orang yang bukan Islam, bukannya dia tidak miskin, ramai dan kalangan mereka yang miskin. Ya, bukan orang Melayu saja yang miskin, orang Cina, India pun ramai miskin. Tapi mereka tidak sampai lagi ke tahap nak korek tabung dia. Ya, sebab tu di data yang diberikan, Melayu Islam yang paling banyak mengeluarkan KLBSP. Atas dasar keprihatinan dia, maka mereka-mereka yang dah keluar selama ini 3 kali, ya, diberi peluang oleh Perdana Menteri sebelum ini, Perdana Menteri yang gagal tu, Perdana Menteri yang tak ada idea apa-apa tu, ya, yang telah dikeluarkan, maka atas keprihatinan Dato' Seri Anwar Ibrahim, mereka yang ada jumlah 10,000 simpanan, ya, yang tinggal 10,000 simpanan dalam KSP, kita top up 500 lagi. Ya. Tapi katanya pada walawan, apa barang 500? Ya, 500 je. Yang kita hendak ni 10,000. Yang kita hendak ni 20,000. Yang kita nak keluar ni, yang kita minta keluar ni 30,000. Bukan kita nak 500. Ni pemikiran mereka. Ya. Padahal yang 10,000 tu, ataupun 20,000 tu, yang kamu nak buat tak keluar, adalah duit kamu. Yang 500 tu walaupun tak banyak, tetapi bukan duit kamu. Itu duit kerajaan, berikan kepada kamu untuk kamu simpan. Ya. Tapi kita nak fikir, ya, kita fikiran kita tak tahulah. Ya. Bila orang bagi kat kita, kita nak ucap terima kasih, bang, kita maki dia. Kita maki dia. Ya, tidak ada satu orang Perdana Menteri pun sebelum ini yang ambil duit kerajaan, masukkan dalam simpanan kamu. Tak ada. Ya, melainkan Perdana Menteri yang ke-10.
Ya, keluarkan bajet dalam bajet khas untuk nak top up, ya, kepada mereka-mereka yang ada kekurangan simpanan dan USB kerana mereka dah keluar sebelum ini. Kita top up ganti balik. Ya, itu tak ada siapa nak ucap terima kasih. Bahkan kita dimaki. Ya, tapi tak apalah. Bagi Datuk Seri Ibrahim, maki hamun ni bagi dia dah tak ada apa-apa. Ya, dia dah kena lebih pada itu. Ya, bukan sekat maki hamun. Ya, dia dah kena masuk penjara berkali-kali. Dia dah pernah macam-macam orang lakukan pada dia. Sekat kamu rakyat biasa yang maki dia hari ini, bagi Datuk Seri Ibrahim tidak ada masalah. Yang Datuk Seri Ibrahim bimbang, kalau kamu dah tua nanti, kamu maki dia. Ya, sekarang ni kau makilah dia habis-habisan. Ya, sekarang ini kamu masih muda, ya, kamu masih boleh bekerja, kamu maki Anwar Ibrahim macam-macam, tapi bila kamu dah sampai peringkat usia dah tua, dah lanjut, dah tak boleh nak buat kerja, kemungkinan ada penyakit dan sebagainya, waktu itu nak cari duit pun dalam simpanan dah tak ada. Waktu itulah, ya, baru kita terfikir apa yang dilakukan ada Datuk Seri Ibrahim ini betul atau masalah. Jadi bagi Datuk Seri Ibrahim, kamu nak maki-makilah dia sekarang daripada kamu maki dia di waktu kamu dah tua nanti. Dah tua nanti, baru kamu maki Perdana Menteri. Ini Perdana Menteri yang pasal ni. Ya, benarkan aku keluar duit SP. Sekarang ni tak ada apa-apa dah duit yang ada dalam simpanan. Aku dah tak boleh buat kerja. Aku ada penyakit. Aku dah lumpuh. Aku dah stroke. Duit tak ada dah. Ya, nak korek duit SP pun dah tak ada. Sebab apa? Sebab Perdana Menteri benarkan keluarkan dulu. Waktu itu orang maki dia. Sekarang ni bagi Anwar, makilah sekarang. Tak apa. Ya, dia sanggup telan apa orang maki dia. Asalkan kamu tua nanti, kamu akan terbela. Kamu ada duit simpanan waktu itu. Ya, sebab itu saya mengharapkan ya, kepada pencarum-pencarum, ya, janganlah kita tidak ada langsung sifat kita, ya, untuk berterima kasih atau bersyukur dengan apa yang telah dilakukan. Ya. Kalau tanya kepada sesiapa pun, duit ni, ya, bagi banyak mana pun tak pernah cukup. Ya, hari ini ada bagi alasan KWSP kenapa tak boleh keluar. Ya, mungkin orang lain tidak susah macam saya. Bila kita mempertahankan tindakan Perdana Menteri untuk tidak membenarkan KWSP ini, mereka kata apa? Kamu tak apalah, kamu ada duit. Kamu mungkin dah berpencen, kamu ada duit, kami ni susah. Ya, kamu dah senang, kami ni susah. Betul lah, kita pun tahu memang ada orang susah. Ya. Tetapi kamu susah, kamu ada simpanan KWSP. Tidakkah kamu terfikir bahawa ada lagi orang yang tak ada langsung KWSP, yang bekerja tidak pernah mencarum dalam KWSP. Ya, daripada remaja mereka menuai getah sampai ke tua, mereka bekerja di ladang-ladang, mereka tidak ada simpanan KWSP. Ya, dan mereka juga susah. Bermakna susah-susah kamu, ada lagi yang susah pada kamu. Ya, itu masalah dia.